Barang apa ni? Tuan Director Ismail. Ya, Tuan Pengurus. Ni barang apa ni? Oh, minta maaf. Saya terlupa maklumkan. Syarikat kita diminta mengantar barangan ini pada kadar segera ke negara Padang Pasir. Oh, negara unta. Iya, Tuan Pengurus. Tansik, Idara Tansik. Jadi saya minta Tuan Pengurus carikan syarikat penerbangan sesuai untuk menghantar pada kadar segera. Baik, Tuan Director Ismail. Saya akan arahkan pekerja kita untuk senara pendekkan syarikat-syarikatnya. Iya, bagus. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Teroka Didik TV KPM. Antum ma'i Luqman Hakim. اليوم سنتعلم عن مادة شريعة ولكن قبل ذلك لا تنسى أن تفعل SOP. الأول pakai pelitup muka, wasani jaga penjarakan fizikal, wasalis pakai cecair pembasmi kuman. Baiklah, tadi sedikit lakonan tadi bersama dengan Tuan Director Ismail. Siapakah beliau? Jom kita kenalkan. Siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini? Silakan Tuan Director Ismail. Okey, terima kasih Tuan Pengurus. Tuan Pengurus Encik Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak pelajar, saya Ustaz Ismail bin Khalil mengajar di Sekolah Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Sabak Benam, Selangor. Dalam mata pelajaran Syariah. Sabak Benam, Ustaz? Ya, saya. Sabak Benam, sekampung lah kita, Ustaz. Saya Sabak Benam juga. Oh ya, sekampung kita ya? Sekampung kita. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baik, Ustaz. Saya difahamkan kita tak berdua, Ustaz. Iya. Bila berdua, pasti ada yang ketiga. Tapi ya. ini bukan seorang, Ustaz. Ini 6 orang saya difahamkan. Alhamdulillah. Kita ada pelajar-pelajar daripada Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Sabak Benam, Selangor. Jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, itulah mereka. Okey, baik. Segar-segar muka, ceria-ceria muka mereka, Ustaz. Kita baik, Ustaz. punya ahli syarikat juga ni. Inilah kita punya pekerja kita, Ustaz, ahli kita. Iya. Baik, jadi kita nak kenalkan mereka. Boleh tak anda kenalkan nama anda? Kalau tengok nama kat sini panjang-panjang ni, 3-4 patah perkataan. Jadi kenalkan nama anda dan juga nama panggilan manja. Silakan. Bermula dengan Nurul Aini. Silakan. Tafadhal. Okey, Assalamualaikum Ustaz dan juga Abang Hakim. Nama saya Nurul Aini binti Amir Sharifuddin. Boleh panggil saya Aini. Okey, terima kasih Aini. Baik, seterusnya Farishatul Nisa. Tu terbelit lidah nak sebut namanya. Kenalkan nama anda dan juga nama panggilan manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan Ustaz. Ya. Saya Farishatul Nisa Hanani binti Faris Adin. Boleh panggil Farisha. Farisha Okey, baik. Terima kasih Farisha. Dan seterusnya Nur Syaza Amani. Kenalkan nama dan panggilan manja anda. Assalamualaikum Abang Hakim dan Ustaz. Nama saya Nur Syaza Amani binti Muhammad Saini. Boleh panggil Syaza. Okey, baik Syaza. Awak serumah dengan Aini ke Syaza? Tak. Cuba tengok background dinding belakang tu sama. Sama colour. Ingat serumah Okey, baik. Terima kasih Syaza. Seterusnya Nur Izzah. Kenalkan nama dan panggilan anda. Assalamualaikum Da'i Hakim dan Ustaz. Nama diberi Nur Izzah binti Muhammad Faizin. Boleh panggil Izzah. Okey, terima kasih Izzah. Seterusnya Nur Yasmin Amani. Assalamualaikum Ustaz dan juga Abang Hakim. Nama saya Nur Yasmin Amani binti Abdul Hamid. Boleh panggil Yasmin. Okey, terima kasih Yasmin. Dan yang terakhir, Nur Nazira Ilyana. Kenalkan nama anda dan nama panggilan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Nazira Ilyana binti Muhammad Nizamuddin. Okey. Boleh panggil Nazira. Oh, Nazira. Okey, baik. Terima kasih.
ke-6 murid-murid kita dari Sekolah Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam Selangor. Terima kasih kepada anda dan juga terima kasih kepada penonton di rumah yang sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baik Ustaz, kita dah kenal murid-murid kita. Kita dah kenal Ustaz, Tuan Director Ismail. Sekarang Ustaz, kita nak kenal pula subjek hari ini Ustaz. Silakan. InsyaAllah, hari ini kita akan mengkaji sedikit dan meneroka tajuk syarikah. So, syarikah ni dia adalah akad secara bersama di antara dua individu ataupun lebih untuk mengusahakan satu perusahaan, sama ada perusahaan bentuk perkilangan, sinaiyah, atau tijariyah, atau ziraiyah, syarikat yang menghasilkan arbah, menghasilkan keuntungan. Okey. Jadi dalam syarikat ni dia ada pengenalan dia ada syarat-syarat dia yang telah ditetapkan oleh syarak kan. Okey. Jadi kita ada satu garis panduan yang khusus yang telah ditentukan oleh syarak. Okey, baik. Menarik permulaan perkongsian daripada Ustaz. Ustaz sebut tentang untung tu. Saya kalau untung ni saya suka dengar Ustaz. Pastilah banyak yang kita ingin dengar perkongsian daripada Ustaz. Tetapi kita nak berehat dahulu. Saya nak bagi Ustaz minum air dulu. Okay? Ambil nafas dulu Ustaz. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, baik. Masih lagi bersama dengan saya, Luqman Hakim dan juga Ustaz kita, Ustaz Ismail bin Khalil. Juga adik-adik pelajar dari Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam Selangor. Ustaz, saya terlupalah Ustaz. Ya. Sebelum kita nak meneroka ni Ustaz, meneroka lebih jauh, jom kita amalkan SOP dulu Ustaz. Ya, betul. Okey, saya ke dulu Ustaz pakai? Saya dulu. Ustaz pakai dulu lah. Okey. Okey. Terima Baik. kasih. Okey, yang pertama jangan lupa ya, pergi mana-mana pakai cecair pembasmi kuman. Bukan apa Ustaz, kadang-kadang kita kan pegang tak apa-apa kan. Ya, Yang betul. kedua, jaga penjarakan fizikal. Walaupun saya sayang Ustaz, tetapkan jaga jarak. Dan yang ketiga, jangan lupa pakai pelitup muka. Baiklah Ustaz, tadi Ustaz cerita kan macam-macam takrif, syarat-syarat kita punya syarikat ni Ustaz. Ya, Saya tertarik Ustaz nak tahu tentang syarat-syarat. Ya. Sebelum kita silakan. jadi usahawan Muslim lah kan. Dah tentu kita mesti ada dia punya garis panduan Ya, kan. betul. Dan kita perlu mengenali apakah itu syarikat. Taib. Uridu minat talabah bi an tuzakkir lana an ta'rif syarikah istilahan. Ma minkunna yumkin tubayyin lana an ta'rif istilahi li syarikah. Okey, man turid. Siapa yang nak jawab ni? Soalan pertama kan? Aywa, man turid bil ijabah. Ya, man turid bil Tafadhali. ijabah. Okey, mungkin boleh siapa? Aini ke kan? Aini ke, Syaza ke, Tafadhal. Amani ke. Tak apa, yang penting cuba. Betul tak Ustaz? Ya. Ha. Jadi dalam belajar ni kena mencuba. Ya, kena mencuba, betul. Okey, silakan. Aywa, jarib. Hawili. Syarikah min istilah thubutul haqqi fi syai'in wahidin fi ithnaini fa aktsara ala jihati syuyu'. Aywa, ahsanti. Oh, Mantap. Farisha macam orang Arab dah. Okey. Okey, terima kasih Farisha. Dia adalah satu perkara yang menetapkan hak pada satu benda untuk dua orang atau lebih Okey. secara bersama. Pemilikan bersama lah. Nama pun syarikat kan? Okey, mana kata Ustaz macam tadilah kita berlakon, Ustaz dengan saya. Ya, saya. Okey, baik Ustaz. Okey. Baik. Likulli ta'rifat atau likulli mawdu' fi syariah indana ماذا؟ عندنا أدلة. أدلة مشروعية تؤكد على جواز على جواز أي عمل من الأعمال. ما هي الدليل من السنة النبوية
dilalah ala jawaz asy-syarikah. Apa dalil daripada hadis Nabi yang menunjukkan keharusan syarikat itu? Okey. Ada Ustaz dalil? Ustaz? Ada. Dia mesti ada dalil. Dia ada dalil daripada Quran dan dia ada dalil daripada sunnah. Okey. Saya minta seorang lah. Saya minta Izzah. Izzah Okey. boleh tolong nyatakan dalil daripada sunnah? Boleh Ustaz? Tafadhali. Okay. عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك. خلاص. Okey, baik. Itulah Ustaz dalil yang membuktikan keharusan syarikat ni Ustaz Ya, saya. Okey, baik Ustaz. Jadi seterusnya Ustaz, kita dah tahu dah tentang dalil Ustaz. Jadi apa lagi yang perlu kita tahu tentang subjek kita hari ini? Dia di antara dalil, tarikh, dalil, dia mesti ada syarat-syarat dia. Dia ada rukun dia. Dia Betul? ada rukun dan juga syarat-syarat. Dalam hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah melalui Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Okey, jadi Rasulullah SAW telah menyatakan barang siapa yang ada pemilikan, pemilikan secara bersama pada tempat penginapan fi raba'atin au nakhlin ataupun pada perkebunan fala yajuz lahu, maka mereka ini tidak boleh untuk apa? Untuk menjual ataupun untuk melakukan suatu perkara tanpa keizinan ahli syarikat yang lain. Mana kena dapat kata sepakat seluruh ahli syarikat lah. Ya saya, kalau kata 3 orang lah kan. Okey, baik. Jadi begitu dia punya kondisi dalam syarikat usaha sama. Dan juga dia punya rukun-rukun dia. Ada Seperti juga yang telah dinyatakan oleh hakim sebentar tadi kan. Apa tu Ustaz rukun-rukun dia? Jadi kalau kita nak tahu rukun-rukun dia, kita minta seorang daripada pelajar Cantik Ustaz. untuk tu menyatakan rukun-rukun dia. Okey, baik. Siapa yang nak bacakan rukun-rukun kepada kami semua ni? Tadi Farisha dah, Syazah dah. Siapa? Okey, tafadhal. Okey, silakan. Amani. أركان الشركة Okey. أولا العمل، ثانيا المال، ثالثا العاقدان، الرابعا الصيغة. Okey, saya tahu yang al-malu je Ustaz. Al-malu lebih kurang macam bahasa Melayu kita kan. Betul. Al-malu tu bermaksud harta. Oh, harta. Okey. Al-mal, harta itu benda yang diakadkan. Al-maqud alaih. Al-maqud alaih ni dia adalah al-amal. Yang pertama iaitu tugasan yang disepakati secara bersama oleh 2 orang atau lebih ahli syarikat. Baik. Kerana kalau hadis Rasulullah menyatakan tidak boleh la yabi tidak boleh menjual hatta yu'zina syarikahu, sehingga diizinkan oleh ahli syarikat kan. Kemudian dia ada mal, maqud alaih yang kedua adalah mal. Mal ni adalah harta. Kemudian barulah dia menyentuh berkaitan tentang siapa yang diharuskan untuk bersyarikat, iaitu akidain. Akidain dan juga dia punya bentuk lafaz dia bagaimana. Bagus jawapan tadi. Tahniah. Betul Ustaz Sahih. Betul jawapannya. Okey, baik. Setakat ni macam mana? Kita punya murid-murid faham ke tak faham? Hal fahim tu? Kalau faham ni buat gini. Minta duit. Kalau faham buat gini, minta duit. Okey? Okey. Baik. Jadi Baik. dorang. Baik Ustaz. Seterusnya Ustaz. Seterusnya kita akan membincangkan tentang syarat bagi setiap rukun. Tadi kita dah tahu dah rukun dia ada 4 kan? Betul. Iaitu al-amal, pekerjaan, al-mal, harta, kemudian as-sirah dan juga al-aqidan. Tapi saya nak tahu apa syarat yang perlu ada pada al-amal? Betul juga. Kan pekerjaan, bentuk pekerjaan yang bagaimana yang diharuskan oleh syarak, kan? Jadi saya minta daripada
Nazirah. Okey. Boleh Nazirah jelaskan kepada saya dan Abang Hakim bagaimanakah bentuk pekerjaan yang diharuskan oleh syarak? Okey. Syurutul amal ayakuna amalu bainan syurakai hasba Ittifaq. Aywa. ittifaq. Thaniyan ayakuna amalu ghairu mutirin li syarikah. Okey. Oh Nazira, patutlah awak punya tudung Nazira terletak elok. Sebab ada cermin besar Ustaz belakang dia tu. Senang nak orang perempuan kan sikit-sikit kalau nak keluar kan tengok tudung. Tak betul tudung mood pun lari Ustaz. Betul tak? Ya, betul. Ada gurau je Jadi Nazirah dia bakal jadi accountant Betul. dalam Min. syarikat kita ni nanti, Hakim. Ya betul. Okey. Terima kasih Nazirah. Okey. Al-ijabah sahihah mumtazah. Baik. Nurakis an ماذا؟ عن شرط العمل. الأول الشرط الأول وهو ألا يكون أن يكون هذا العمل متفق بين اثنين. Pekerjaan tu mesti dipersetujui secara bersama oleh dua orang atau lebih ahli yang bersyarikat. Okey. Kemudian al-amru tsani an yakuna al-amalu ghairu mudirrin li syarikihi. Jadi amal ni, pekerjaan ni dia tak boleh memberi mudarat. Dalam syarikat ni orang nak mencari keuntungan, Betul. kadang-kadang dia boleh terlepas, dia boleh melangkaui perkara-perkara yang diharuskan oleh syarak sehingga menjejaskan ahli syarikat dia yang lain. Ini tak boleh Ustaz. Jadi ianya tak boleh. Faham. Itu pada maqud alaihi yang pertama, iaitu al-amalu. Jadi dia ada maqud alaihi yang kedua, perkara yang disepakati selain daripada al-amal, iaitu al-mal. Harta itulah. Okey. Bagaimana hartanya? Apa syarat harta tersebut? Boleh Yasmin? Okey. Yasmin boleh tolong jelaskan syarat Alah, harta? saya nak tahu juga harta tu Ustaz kan. Mungkin Yasmin boleh bagi tahu kita Semua tentang jenis harta. bentuk harta boleh guna pakai kan? Duit saja ke? Silakan Okey, Yasmin. Syurutul mal أولا أن يكون مال شركاء مثليين. ثانيا أن يكون خلط قبل عقد الشركة. ثالثا أن يكون ربحي والخسران على قدر رأس المال. Okey, Syukran Aywa. lelaki Yasmin. Okey, makna Ustaz ada 3 lah Ustaz syarat tiga harta ni. je. 3 nampak senang. Nampak macam sikit. Nampak macam sikit tapi banyak. Banyak Ustaz macam mana tu Ustaz? Okey, taib dia al-malu misliyan. Syarat yang pertama al-malu misliyan. Harta tu dia mesti sama. Okey, harta modal tu lah kita panggil harta modal kan. Dia mesti sama. Maksudnya kalau kata wang ringgit Malaysia tu, dia mesti dengan ringgit Malaysia. Kalau pakai mata wang negara asing, dia kena tukarkan ke mata wang yang negara yang nak dilaksanakan urusan perniagaan. Okey, kalau kata dia guna apa tu, Barang. dia ada barangan seperti anak benih pokok kan, benih pokok sawit atau sebagainya, dan seorang ada tanah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, ianya tidak dibenarkan. Dia hendaklah benda itu mislian, sama. Okey. Kalau kata sinaa dan sebagainya itu, dia mesti mislian. Okey. Kalau kata seorang buat perusahaan, contohnya perdagangan, dan syarikat seorang lagi syarikat pembuatan. Jadi dia nampak agak tidak sekata dia punya harta modal untuk diniagakan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah al-khaltu qabla bid'i syirkah. Percampuran harta aset syarikat tu mesti sebelum bermulanya syarikat tu diusahakan. Dia tak boleh tengah-tengah syarikat, dia tak boleh selepas syarikat tu dilaksanakan. Kena sebelumnya. Okey. Kemudian syarat yang terakhir, okey, hendaklah segala keuntungan ataupun kerugian ditanggung secara bersama. Oleh dua orang yang bersyarikat tersebutlah. Bukan kata Ustaz kalau kau dah senang, dah untung, kan? Seorang dia yang sama-sama. dapat kan? Betul. Jadi Mana orang kata susah bersama, senang bersama lah Ustaz. Ya, betul. Itu
Itu konsep syarikat, konsep harta ataupun makud alaih yang telah diberi garis panduan oleh syara', iaitu yuwazza' ar-ribuh awil husran baina syuraka hasbil ittifaq wa takunu al-khasarah ala hissati kulli minhuma fi ra'sil mal. Jadi kerugian tu dia mesti atas kadar nisbah percentage yang telah disepakati oleh dua orang yang bersyarikat berdasarkan harta modal mereka dalam syarikat tersebut. Begitulah. Okey, baik Ustaz. Jadi banyaklah kita dapat hari ni Ustaz tentang harta, tentang syarat-syaratnya. Banyak lagi yang kita nak dengar daripada Ustaz tentang subjek hari ni. Tapi Ustaz, kita nak berehat dahulu. Kita nak minum air dulu, rehat. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Ismail bin Khalil, juga murid-murid dari SMT Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Benam Selangor. Baik Ustaz, saya nampak sesuatu lah Ustaz di slide belakang ni Ustaz. Saya nak baca pun tak reti Ustaz. Jadi saya nak tanya Ustaz lah Ustaz tentang hukum perniagaan ni, hukum syarikat ni. Sebenarnya boleh ke atau bagaimana Ustaz? Dia ada hukum yang telah diberikan oleh syara', garis panduan. Kita dah tahu tadi kan tentang syarat makud alaih, iaitu harta dan juga pekerjaan. Tapi hukum dia kalau berdasarkan syara', ulama sepakat atas keharusan syarikat. Ittafaqal ulama ala jawazi syirkatil aqdi fi tijarah. Sepakat ulama atas keharusan syarikat dagangan, akad syarikat dalam dagangan. Kemudian ulama juga ittafaqu ala jawazi syirkatil inan. Para ulama juga sepakat di atas keharusan syarikat al-inan. Okey. Yakuna mal minat tarafain, iaitu harta daripada dua pihak. Waribhu wal khasarah mushtarak bainahuma. Okey, baik Ustaz. Untung dan rugi share secara bersama. Dan dia ada lagi satu hukum. Ada lagi? Okey, ada lagi satu hukum. Hakim. Hukum dia, orang Islam diharuskan bersyarikat dengan ghair muslim. Boleh. Boleh. Tapi dia ada syarat-syarat yang telah ditentukan. Dia ada garis panduannya lah. Ustaz ada kongsikan tak tentang tu? Tentang syarat-syarat berniaga dengan orang kata yang bukan Islam ini? Itu kita masuk pada rukun yang ketiga. Iaitu al-aqidah ni. Bagus soalan Hakim tu. Okey, saya minta seorang pelajar, siapa boleh tolong jelaskan syarat aqidah ni? Mahya syurutul aqidah ini. Tafaddali. Tafaddal. Aini. Siapa boleh jawab? Silakan. Aini nak jawab Ustaz. Okey. Syurutul aqidan ayyakuna fil aqidan ahliyatu wakalati fi syuraka bi anna yakun kullu minhuma aqilan bal ghairu mahjur alaihi lisafhi. Syukran laki. Ini punya belakang tu ada efek lah Ustaz. Ada bayang-bayang lah Ustaz. Ya. Okey. Dia terbayang-bayang untuk dia jadi usahawan, usahawan berjaya. Okey. Tu bagus hari ini. Okey. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan jadi usahawan berjaya masa nanti masa hadapan. Okey. Pada syarat akidah ini dia ada satu syarat. Satu syarat saja. An yakuna al-aqidah ni min ahliyatil wakalah wa taukil. Jadi mereka ni boleh jadi ahliyah, ada syarat-syarat kelayakan untuk mewakilkan
dan diwakilkan. Okey. Itu masuk ahliyatul wakalah wa taukil. Tapi dalam ahliyatul wakalah wa taukil ni dia ada syarat-syarat lain, syarat tambahan. Syarat macam dulu Ustaz? Syarat dia mestilah baligh. Okey. Yang telah baligh. Kemudian berakal. Maksud dia boleh menguruskan syarikat tersebut dengan baiklah kan. Dan ghairah mahjurin alaihi bisafi. Ghairah mahjurin alaihi bisafi ni maksudnya dia tidak ada gangguan pemikiran dia menurut yang telah ditentukan oleh syarak lah kan. Jadi ahliyatul wakalah wa taukil. Maknanya kalau kata seorang daripada ahli syarikat dia ke luar negara atas persetujuan ahli syarikat yang lain, maka dia boleh menjadi wakil. Okey. Untuk melaksanakan tugasan yang mendatangkan keuntungan kepada syarikat mereka berdua. Okey. Baik Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut tentang syarikat akad-akad ni. Akad-akad ni Ustaz ada juga dia punya bahagian-bahagian ni. Ya. Ada juga? Bagi setiap akad ni dia mesti ada satu perkara yang dibincangkan secara bersama, secara lisan kan. Jadi ia berkaitan tentang sirah. Siratul aqdi kan. Jadi dalam siratul aqdi syarak juga telah memberi garis panduan yang mana setiap ahli syarikat wajib mengikuti ataupun melaksanakan garis panduan tersebut. Jadi saya minta daripada daripada anak pelajar untuk menyatakan apakah syarat sirah tu atau lafzul aqdi syarikah. Apa yang perlu ada? Siapa yang belum jawab tolong? Man turid bil ijabah. Tafadhal. Farisha. Okey. Syaza mungkin. Syaza. Okey. Tafadhal. Tafadhali. Silakan. Yang angkat tangan tadi tu. Ya Ustaz, ni mungkin Ustaz boleh tengok Syaza di sini Ustaz. Okey, baik. Okey. Silakan Syaza. An yakuna al-lafaz sarihan wa yadullu ala al-izni fi tasarruf. Pendek je Ustaz Dia pendek je. Pendek Tapi je. nak buat dia susah. Nak buat dia susah. Okey. Sebab dia ahliyatul wakalah, syarat dia tu tadi tu pada akidah tu ahliyatul wakalah wa taukil. So mereka punya sirah ataupun lafaz untuk mengusahakan tu, setiap daripada mereka mestilah memberikan keizinan. Okey? Keizinan untuk seorang ahli syarikat lain melaksanakan tugasan sorihan. Sorihan secara jelas ya dulu ala al-izni fi tasarruf. Al-lafzu sorihan. Iaitu lafaz tu dia jelas dia bagi tahu pada pihak dia macam kita tadi pada awal saya minta pada hakim untuk menghantar atau mencari syarikat penerbangan yang sesuai. Untuk menghantar barangan ni pada kadar segera. Jadi saya memberi keizinan lah di situ. Ya, betul. Keizinan untuk menguruskan barangan tersebut supaya sampai ke destinasi pada kadar segera. Dan keizinan tu kena jelas tak Ya, kena jelas. Kena jelas. Ini orang kata main body language je. Dia tak jadi macam tu. Gini kan. Masing-masing semua sibuk kan. Duduk fikir untung kan. Akhirnya barang tu tak tahu sampai ke mana. Tak tersampai. Dia kan. Baik Ustaz. Jadi Ustaz, bahagian-bahagian ukut ni dia ada ke Ustaz? Dia ada pecahan ke? Ukut ni dia ada banyak pecahan. Dan sebahagian ulama ada yang sepakat tentang ukut tersebut, ada yang mereka tidak sepakat. Dia ada 4 jenis ukut yang dinyatakan oleh para fuqaha. Antaranya Al-Ainan, syarikat Al-Ainan, syarikat usaha sama, kemudian syarikat Al-Abdan, kemudian syarikat Huju dan juga syarikat Al-Mufawadah. So dia ada 4 konsep. Jadi saya nak minta daripada Yasmin lah. Yasmin nyatakan apakah takrifan syarikat Al-Ainan. Tafadhal Yasmin. Syarikatul Ainan ma'khudah min ainan ad-dabah wa huwa ma tuqatu bihi. Sahih Ustaz? Istilah tarif istilah
mungkin al-ijabah minal akhar. Itu dia punya tarif lughawi dia, istilahat. Boleh tolong jelaskan? boleh. وشريكة العنان هي أن يشترك شخصان بماليهما على أن يعمل فيه بأبدانهما وربه بينهما. Aywa. Lagi panjang Ustaz istilah. Istilah dia dua orang atau lebih. Yashtarika syakhsani biabdanihima wa bimalaihima fi tijarah muayyanah. Al-muqtasah wa muttafaqah bainahuma. Satu urus niaga yang telah disepakati oleh dua orang biamwalihima dengan harta mereka. Wa ya'mala bainahuma hasbil ittifaq. Dan mereka ni dia sama-sama berusaha untuk menjayakan syarikat tersebut. Wa takunu arrah hasara wa yakunu ribuhu awil hasara bainahuma. Jadi untung rugi secara bersama. Ala hasbil ittifaq. Jadi benda yang telah muttafaq alaih baina syuraka dia mesti laksanakan. Itu nama syarikat inat. Jadi syarikat inat ni Hakim, dia satu-satunya syarikat yang tiada satu pun fuqaha, empat mazhab ni yang menentangnya. Oh, makna kata semua setuju Ustaz? Semua setuju. Okey. Tapi dia ada juga yang ulama selisih pendapat dengan dia. Tentang yang ni juga? Tentang bentuk-bentuk syarikat ni. Jadi kita minta seorang pelajar jelaskan. Okey, saya minta daripada Aini. Ataupun Izzah, tafadhali. Boleh jelaskan tentang syarikat Al-Abdan? Boleh Ustaz. Silakan. شركة الأبدان هي أن يتفق الاثنان على أن يتقبل عملا من الأعمال على أن تكون أجرته هذا عمل بينهما حسب الاتفاق. خلاص أستاذ. Aywa, ahsanti. An yattafiqa isnani ala an yataqabbala amalan min al-a'mal. Okey? Ala an takuna ujratu hadzal amal bainahuma. Okey? Dia ni dua-dua expert. Okey? Seorang pakar bahagian enjin kereta, seorang pakar bahagian electrical. Okey. Electrical mechanical kenderaan lah kan. Jadi mereka ni dua-dua dia tak ada modal. Pakar, tapi mereka menggunakan kepakaran masing-masing untuk membuat satu syarikat baik pulih kenderaan. Okey. Kan. So dengan disyaratkan keuntungan dibagi sama rata di antara mereka. Ini kalau ikut sebagai ulama dan ulama Syafi'ah menyatakan bahawa syarikat ini batal. Tapi ulama lain mengharuskannya dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi boleh sebab yang tidak membolehkannya menurut mazhab Syafi'i, mereka berdua tidak tahu kadar tugasan yang mana yang lebih berat. Mungkin seorang tu dia kerja lebih, yang seorang ni kerja sikit kan. Tak adil lah pula. Jadi tak adil pembahagiannya. Pembahagian keuntungan ataupun pecahan kerugian tu kan yang ditanggung oleh syarikat. Tu yang dimasukkan dengan syarikat Al-Abdan. Kemudian dia ada syarikat yang lain yang dinyatakan oleh fuqaha, yang mana mazhab Syafi'i menyatakan ianya tidak diharuskan. Antaranya syarikat wujud. Syarikat wujud ni dia seperti dia guna dia punya kemasyhuran dia. Seorang ni dia dah masyhur. Jadi famous dia famous kan. Ustaz lah. Contoh macam saya ke macam Hakim kan. Order barang kan tanpa guna modal. Kemudian dia ada pihak yang ketiga tolong jualkan barangan tersebut. Jadi saya minta seorang pelajar Syazah untuk menyatakan takrif syarikat Abdan. Wujuh tadi tu. Wujuh, okey baik. Silakan Syazah. Okey, syarikat Wujuh. Nisa ni belum jawab lagi. Okey, silakan. Tafadhal. Tafadhal Syazah. Fadli.
bil ijabah. syarikah wujud wahia an yashtari isnan fa aksari minal nas duna an yakuna lahum ra'su mal i'timadan ala hajihim wasiqati tujar bihim ala an takunu syarikah bainahuma fi ribhi wa hukmuhu inda syafi'iyah batilah. Okey Ustaz, saya faham yang Syafi'iyah je Ustaz. Yang lain saya termenung Ustaz. Okey, terima kasih. Terima kasih atas jawapan Ahsan tu ya. Itu yang saya nyatakan tadi ya. Syarikah wujud ni yastarika isnain biduni ra'imal. Bistikhdami jahihim. Wa syuhratihim bainal mujtama'. Dia guna dia punya kemasyhuran, okey? Dia punya kedudukan dia di kalangan masyarakat tu untuk mendapatkan barangan dan mengarahkan pihak ketiga menjualnya. Okey. Maka keuntungannya tu dia bagi secara bersama. Modal tak keluar. Cuma dia pakai nama je. Yalah. Kemudian orang lain yang bekerja. Tapi untung bagi sama rata. Jadi mazhab lain selain daripada Syafi'iyah mengharuskannya dengan syarat-syarat yang ketat juga. Okey. Tu nama dia wujub ataupun al-wijahah. Kemudian dia ada syarikat yang keempat. Okey Ustaz, yang keempat tu kita nak dengar daripada Ustaz. Sebab tadi 1, 2, 3 kita dah dengar dah Ustaz kan? Ya. Okey Ustaz, saya pasti ramai nak dengar. Cuma Ustaz kita nak berehat seketika, boleh ke Ustaz? Okey, boleh. Okey, kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami semua dalam Teroka Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, juga murid-murid dari Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam Selangor dan guru kita Ustaz Ismail bin Khalil. Baik Ustaz, tadi sebelum rehat tadi kita tertinggal satu Ustaz, satu point. Satu point, satu bentuk syarikat yang apa itu Ustaz? ada perbahasan ulama berkaitan dengannya, iaitu syarikat al-mufawadah. Al-mufawadah. Jadi untuk takrif dia saya minta Farisha. Betul Ustaz. Farisha macam senyap. Farisha senyap je Ustaz. Yang lain semua dah jawab Ustaz. Farisha tertinggal kereta api. Silakan Farisha jawab. Tafadhal. شركة المفاوضة المفاوضة في اللغة المساواة iaitu persamaan وهي شركة تقوم على أساس تساوي بين شريكين في رأس المال والتصرف والدين والربح وحكمها عند الشافعية باطلة. Okey. Farisha. Farisha, belakang awak tu gambar apa? Belakang awak tu. Saya lukisan adik dia. Okey. Okey, comel lah Ustaz kan? Okey. Terima kasih Farisha. Jawapan yang bagus. Okey, mufawadah ni dia asas dia atas sawi. Persamaan. Okey. Pada dua atau lebih ahli syarikat sama ada pada raksil mal dia atau modal, kemudian dia punya tasarrufat dia punya perusahaan yang akan dilaksanakan, kemudian pada dain, hutang yang ditanggung oleh syarikat, dan yang terakhir ar-ribh. Jadi keuntungan. Nak dapatkan keempat-empat ni dalam ahli syarikat nak kerja secara bersama ke apa, dia agak sukar menurut mazhab Syafi'i. Sebab tu mazhab Syafi'i menyatakan syarikat ini batilah. Syarikat batilah. Akan tetapi mazhab lain ada yang mengharuskannya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Macam kita lah Ustaz. Kita kan Syafi'i Ustaz kan? Ya, saya. Di Malaysia ni kan? Mana kata kita tak digalakkan lah untuk yang keempat ni. Ya, saya. Akan tapi ada keharusan berdasarkan syarat. Boleh. Kita kena ikut dia punya guideline, garis panduan yang ditentukan oleh ulama fiqh. Okey. Baik Ustaz. Ustaz dah cerita panjang lebar Ustaz. Saya nak tanyalah ni kita punya murid-murid Ustaz. Sebab kalau tengok orang fokus dari tadi Ustaz. Ya. Setakat ni macam mana? Murid-murid faham ke? Al-fahim tu? Okey. Faham tak?
Okey. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya Ustaz kan. Mungkinlah kadang-kadang kita Ustaz terlepas pandang Ustaz kan. Ya, betul. Nak cerita kepada murid-murid. Jadi kalau ada yang tak faham, boleh terus tanya kepada Ustaz. Okey? Tanya Ustaz tau, jangan tanya saya. Okey? Baik Ustaz. Saya nampak ada slide di belakang ni Ustaz. Cantik, dia ada kotak-kotak, dia ada ni Ustaz. Warna oranye, warna kuning ni Ustaz. Ni untuk siapa Ustaz? Slide ni saya nak uji minda anak-anak pelajar. Okey. Kan? Kita dah lalui proses pembelajaran tadi kan. Jadi penerokaan tadi Ustaz kan. Penerokaan tadi kan. Betul. Kita dah teroka, kita mestilah test dia apa. Boleh tak boleh kan. Betul. Satu-satu urusan syarikat tu. Jadi soal awal gol syaraka muslimun kafiran fit tijarah. Okey. Hal yajuz? Hal yajuz Nazira. am la? Yajuz am la? Nazira. Tafadhal ya Istirahat Nazira. baina muslim wa ghair muslim. Yajuz. Yajuz, Ustaz. Yajuz. Harus boleh seorang muslim dengan ghair muslim bersyarikat untuk mengusahakan, sebab Rasulullah SAW pun pernah juga bersyarikat dengan Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar dalam mengusahakan satu bidang tanah yang mana Yahudi Khaybar tu dapat sebahagian daripada hasilnya dan sebahagiannya kembali kepada Rasulullah dan juga umat Islam. Ya betul Ustaz. Sebab kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang dia mungkin ada kepakaran yang kita tak ada Ustaz. Ya. Jadi kita berganding bahu untuk lebih maju Ustaz. Ya, Okey betul. Ustaz, yang kedua Ustaz. Okey, soalan yang kedua. Ba'a ahadu syuraka bil ghabni fahish biduni izni syarikah. Ghabni fahish bermakna penipuan ketara. Okey? Ba'a syuraka bil ghabni fahish biduni izin syarikah. Hal yajuzu zalik? Farisha. Anturin. Okey, tafadhal. Okey, tafadhali. Siapa yang angkat tangan tadi? Izzah, Silakan. tafadhal Izzah. Yajuz atau la yajuz? Dia memudaratkan syarikat. Okey. Okey, Farisha boleh? Silakan, tafadhal. Apa jawapannya Farisha? La yajuz. La yajuz. La yajuz. Ayuh, betul. Betul Ustaz? La yajuz. Tak boleh. Tak boleh. Dalam syarikat ni, dia tak boleh mendatangkan mudarat pada ahli syarikat yang lain. Kita dah tahu dalam dia punya rukun al-amal tadi dia kan, syarat pada amal kan, Allah yakuna ghairu mudir li syirkah. Kan. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahawa at-tajir amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Seorang peniaga yang amanah akan bersama dengan para nabi dan juga golongan siddiqin dan juga para syuhada di akhirat kelak. Jadi kita punya target sebagai seorang muslim, entrepreneurs, kalau kata nak mengusahakan satu-satu syarikat, dia mesti melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh syarak. Antaranya tak boleh dia nak buat ihtikar, iaitu monopoli. Tak boleh dia laksanakan bai'un najs. Najsi ni dia macam dia buat bidaan. Dia nak jual satu barang, kemudian ada orang lain duk bida-membida. Tak boleh tu sebenarnya berdasarkan fiqh, menurut syarak. Kemudian dia ada perkara-perkara yang telah ditentukan selain daripada ihtikar, selain daripada monopoli, antaranya riba. Riba haram. Riba memang tak boleh Ustaz kan? Kadang-kadang benda tu dia tak nampak macam riba, tapi sebenarnya riba. Riba tak boleh, riba boleh Ustaz. Riba pangkuana kan, lebih kecil kan, insya-Allah. Okey Ustaz. Okey baik. Jadi banyak sebenarnya yang kita belajar hari ini, ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh Ustaz kan? Ya, Ustaz. Jadi benda yang boleh itulah yang kita kena gunakan supayalah kita nak perniagaan kita macam Ustaz kata tadilah. Kita nak berniaga ni yang boleh masuk syurga, betul tak Ustaz? Ya, betul. Baik Ustaz. Jadi soalan dah habis Ustaz Yang ni yang dari jawab Ustaz soalan yang terakhir ni. Soalan yang terakhir dia ada satu lagi. Satu lagi Ustaz. Okey Ustaz. Ittafaqa Zaidun ma'a Habidin ala ayakuna ribu Zaidin aksar min hissatihi. Aksar min hissatihi atau aksar min ra'si mal. Yajuz amla. Yajuz amla. Soalan terakhir. Okey, siapakah yang ingin jawab? Man turid bil ijabah mungkin? Okey, tafadhal Izzah. Tafadhal. La yajuz Ustaz. La yajuz. Dia mesti ala qadri ar-ribu wal khusran ala qadri mattafaqa baina syuraka. Okey. Untung rugi tu dia mesti atas yang disepakati oleh dua orang yang bersyarikat.
Jadi dalam syarikat ni tadi kita dah tahu dah apa benda yang diharuskan, yang tak diharuskan oleh syarak. Kemudian kelebihan orang-orang yang bersyarikat. Jangan kita lupa satu perkara. Oh, apa tu Ustaz? Antaranya ancaman daripada Rasulullah dan juga Allah SWT. Ada juga Ustaz? Ada juga ancaman. Di antaranya dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Neraka wail. Direct terus Allah tegur kan. Tak ada tapi-tapi Ustaz Tak ada tapi-tapis lagi. Orang yang menipu berat timbangan atau sukatan ni, tempat dia di neraka wail. Jadi para peniaga, siapa-siapa nak jadi usahawan ataupun bersyarikat, dia mesti mengikut garis panduan yang telah ditentukan oleh syarak bagi mendapatkan keberkatan dan mengelakkan daripada terjerumus kepada azab. Okey, baik Ustaz. Jadi Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung kita punya penerokaan Ustaz. Dan sekarang kita nak dengar pula rumusan daripada murid-murid kita berkenaan subjek hari ini. Silakan. Okay, mungkin daripada 6 yang ada ni, mungkin seorang boleh bagi rumusan kepada kami semua. Silakan. Silakan. Siapa boleh buat rumusan ringkas tentang kandungan tajuk syarikat kita pada hari ini? Okey, Ustaz pilih Ustaz. Antara yang 6 Ustaz, mana yang Ustaz rasa Ustaz nak test? Saya minta daripada Aini lah. Aini, okey. Aini silakan. Aini boleh bagi sedikit rumusan. Agak-agak kamu lah. Kalau kata nak jadi usahawan akan datang. Apa bentuk, apa tu teknik yang akan kamu guna pakai untuk melaksanakan atau bentuk syarikat yang akan kamu usahakan masa akan datang. Tafadhal. Bentuk syarikat yang macam mana Ustaz maksud dia? Iyalah, syarikat apakah yang akan kamu usahakan? Makanan ke? Kan? Syarikat pakaian kot. Oh, betul Ustaz. Sebab, sebab dia? Sebab orang selalu pakai baju kan? Ya betul Ustaz. Sebab orang perempuan ni Ustaz tinggi kan? Orang perempuan dengan pakaian ni tak dapat dipisahkan. Ya, dia bergaya. 1 bulan bukan 1. Betul. 3-4 dia beli. 3-4 dia beli. Okey, terima kasih adik Aini kita. Okey. Bagi Ustaz, jadi kita dah dengar daripada murid-murid kita. Sekarang kita nak dengar pula daripada Ustaz rumusan subjek hari ini. Okey. Silakan. Subjek hari ini subjek syarikat ni. Jadi wajar bagi anak-anak pelajar untuk mengingat setiap fakta yang telah dinyatakan sebentar tadi, bermula daripada dalil tarikh, dalil hukum, rukun serta syarat-syaratnya. Kita belajar ni menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Taala. Jangan hanya kerana peperiksaan saja. Okey? Barulah datang keberkatan ilmu tersebut dan kita dapat mempraktiskannya dalam kehidupan. InsyaAllah, saya doakan anak-anak pelajar semua berjaya cemerlang dalam peperiksaan dan juga cemerlang menjadi usahawan berjaya di masa hadapan. Baik Ustaz, terima kasih kepada Ustaz Ismail bin Khalil dan juga adik-adik murid-murid dari Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam Selangor. Juga anda di rumah yang sudi menonton kami pada pagi ini dalam Teroka Didik TV KPM. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan Ustaz, selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam di Malaysia khususnya. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM